Comparison dia. Bapak beza. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alright, untuk video hari ni aku nak unbox satu produk networking, iaitu tada, TP-Link Powerline. Okey, yang dekat aku ni adalah model AV1300. Model ni dia ada support Wi-Fi. So maknanya daripada satu ni connect ke router. Dan bila yang satu lagi, orang panggil macam receiver lah. Satu lagi dia punya pair tu ada support LAN dan Wi-Fi. Yang tu yang terbaik lah. Kalau lah kita duduk rumah dua tingkat, macam rumah aku sekarang ni, aku duduk rumah dua tingkat. Router kat bawah, aku punya router tu, dia punya signal Wi-Fi dia tak sampai sangat dekat atas ni. So kalau pakai TP-Link ni, yang model ni, bila aku connect yang satu ni dekat bawah, right, yang Wi-Fi nya yang dia punya satu gear yang panjang sikit ni, yang ni Wi-Fi. Kalau aku pakai yang dekat PC aku ni nanti, dia maknanya PC aku ni cucuk LAN je. Dan at the same time, signal kat phone aku dapat Wi-Fi tu, dia macam Wi-Fi extender lah. Akan dapat coverage lagi kuat lah untuk level atas tingkat 2 ni lah. Right, macam kat PC aku sekarang, aku pakai model lama, iaitu TP-Link AV500. Ok, lagi satu. Apa maksud AV1300 dan AV500? Alright, AV500 ni dia cakap kat sini, kat kotak ni, dia kata maximum speed yang support adalah 500 Mbps. So kalau yang dekat yang baru ni, dia kata support dalam 1.3 gig lah. Mana 1300 Mbps lah. Alright, tapi yang ok, aku tunjuk balik. Yang lama aku pakai sekarang ni, dia tak ada Wi-Fi. So satu connect dekat router, satu LAN boleh cucuk dekat PC. Beza antara dua ni adalah sebab kalau yang baru ni, kalau korang tengok, once kita dah cucuk dekat wall plug, dia boleh ada support lagi, boleh cucuk extension atau apa-apa power lagi lah. Nak cucuk kat sini, nak guna TV ke apa kan, resource tu tak membazir lah. Tak adalah semata-mata satu wall plug tu untuk power line je. Kalau jenis macam ni, dah memang makan satu wall plug memang untuk satu dia je. So dia macam dah makan satu wall plug, dah rugi lah. Kita nak pakai extension. Untuk info tambahan, kalau nak pakai power line ni, dia tak boleh pakai dekat ada power extension, sebab dia kacau. Untuk better performance, dia kena cucuk terus dekat wall plug. Dia tak boleh pakai extension, kalau memang speed akan ganggu lah. So let's unbox this. Kita tengok dalam dia ada apa. Alright, ini cover depan dia. Kalau kat tepi, dia ada beritahu lah function-function yang ada dekat dengan plug ni, power line punya plug ni. Belakang dia explain lah cara kegunaan power line ni lah. Kat belah sini pula, dia pun ok, dia tunjuk lah cara setup power line ni, macam mana dia berfungsi lah. Right, kita buka. Kotak. Sini je. Tapi agak besar agak lah. Sekejap, ok, aku letak tepi sekejap. Aku comparekan dengan yang AV500 nya. Ok, aku buka AV500 nya. Alright, comparison dia. Bapak beza. Apa? Jauh gila beza. Kalau tengok yang dia punya Wi-Fi ni, lagi berat Yang ni lagi berat dan lagi besar. Compare balik dengan ni. Apa? Dua benda yang berbeza, sangat-sangat ketara gila. Nampak?
Alright, interesting. Okay, kalau ni okay, aku keluarkan ni satu. Oh, dalam dia ada kabel je. Okay, kita keluar kabel. Kabel Cat 5e dan manual. Right, so aku akan pasang ni dekat router aku dan satu lagi dekat PC aku. Aku pakai yang ni, aku akan pasang dekat PC aku. Dan kita tengok, kita buat speed test comparison yang current AV500 versus dengan AV1300. Okay. Okay, aku menggunakan web speedtest.tm.com.my. Sebab apa? Sebab kalau aku pakai Unify. Kalau pakai Unify, the best untuk test speed adalah kita guna tools daripada TM sendirilah, iaitu speedtest.tm.com.my. Okay, yang ni test yang aku menggunakan AV500, di mana yang first punya point tu, first punya plug, memang aku dah cocok kat direct wall plug dan connected dengan router aku dekat tingkat bawah. Sekarang ni aku dah tingkat atas. Aku punya plug power line aku satu, aku connect dekat extension, power extension, dan cocok ke PC aku. So kita tengok berapa speed yang akan aku dapat. Aku subscribe 500 Mbps. So kita tengok dapat berapa ya. Okay, result dia daripada 500 Mbps aku hanya dapat akses 78.9 Mbps dan upload 76.2. Maknanya aku dah rugi berapa ratus Mbps doh. Aku subscribe ni 500 Mbps tapi aku dapat hanya 78.9. Next, aku akan set up untuk AV1300 dan kita test, tengok berapa speed dapat. Sama ke, lebih kurang ke, atau jauh gila beza. Jom. Okay, aku dah siap set up pasang AV1300. So sekarang jom kita test dapat speed berapa. Alright, so aku dapat dalam 237.5 Mbps dan upload pun aku dapat yang tinggi juga, 102.6 Mbps. Alright, siap sudah aku punya setup. Aku dah set up pakai AV1300 ni menggantikan device lama aku AV500. So far aku sangat puas hati. Aku pun dah cuba pakai wifi yang support dekat device AV1300 ni. Memang mantap, full bar, ada 2.4 dan 5G dual band. Memang sangat puas hati. Ok, seperti yang kau nampak tadi, speed yang aku dapat tak sampai apa package yang aku subscribe. Alright, aku subscribe 500 Mbps, tapi apa yang aku dapat tadi, aku buat speed test, aku hanya dapat separuh daripada tu, dalam 200 lebih lah. Ok, kenapa? Dia ada beberapa faktor lah yang penyebab kita dapat speed line yang drop ni. Ok, faktor yang pertama selalunya adalah disebabkan router. Ok, router yang kita guna tu sama ada dia tak support ataupun dia dah lama sangat on dan perlu restart. Yelah, sebab device elektronik ni memang kalau troubleshoot dia memang perlu restart lah untuk dapatkan full speed balik. Ataupun korang kena contact customer service provider korang, minta dia orang reset port. Alright. Dan faktor kedua, kalau pakai power line ni, sebenarnya kita tak boleh nak assume ibarat macam pakai direct actual cable 100%. Sebab pakai power line ni dia ibarat macam Wi-Fi extender, tapi dia pakai kabel LAN. Even kalau Wi-Fi pun, maksimum pun
lebih kurang macam tu juga, dalam 200 lebih 300 maksimum. Sebab itulah kemampuan Wi-Fi nak dapat speed untuk handphone. Sama juga dengan power line. Once kita tahu power line ni dia gunakan kabel elektrik dalam dinding ni untuk laluan data-data tu through output dekat kabel LAN. So yang for example kat aku, PC aku ni lah, once dia ibarat macam menumpang kabel elektrik untuk laluan data ke PC aku daripada router kat bawah dan ke PC aku yang tingkat atas ni. Okay, once dia dah menumpang tu, sebab tu dia tak dapat full speed. Sebab ada banyak interference lah. Possible quality wire elektrik kat dalam dinding tu. Yelah, sebab bila once dah menumpang kat kabel elektrik dalam dinding ni, so dia bila data tu nak lalu mesti ada interference dengan elektrik tu sendirilah. So pada aku, bila aku dapat speed separuh ni daripada apa yang aku subscribe tu, dah sangat puas hati dah sebenarnya. Dibandingkan yang aku pakai yang lama tu, alhamdulillah aku dapat speed 2 kali ganda daripada sebelumnya. Alright, that's all for today. Harap video ni dapat bantu bagi info sedikit kepada korang. Dan thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, dan see you later bro. Assalamualaikum.